Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita menyambung kembali ya perbincangan bedah soalan untuk soalan percubaan kimia kertas 2 Negeri Selangor modul pintas set 1, okey, set 1. So kita dah buat sebelum ini sehingga kepada soalan yang keempat. Dan insyaAllah pada kali ini kita sambung pada soalan yang kelima. Baik, pelajar-pelajar boleh lihat kepada soalan masing-masing dan boleh tengok di sini ya. Rajah 5 menunjukkan sunan radas bagi sel A dan sel B. Larutan zinc sulfat, larutan kuprom 2 sulfat dan larutan kuprom 2 klorida pekat digunakan sebagai elektrolit dalam eksperimen ini. Baik. Perkara pertama yang pelajar kena tahu untuk menjawab soalan ini ialah konsep asas untuk soalan ini ya, konsep asas. Baik. Di sini kita ada sel A dan sel B. Okey, sel A kita menggunakan dua logam yang berbeza. Baik, pelajar-pelajar boleh perhati di sana kita menggunakan logam kuprom ya, kuprom, dan juga kita menggunakan logam zinc. Okey, kuprom dan zinc, so dua logam berbeza di sini. Jadi jika dia menggunakan dua logam berbeza yang dicelup ke dalam elektrolit, bermakna sel A ini adalah sel kimia. Okey, ini sel kimia. Baik. Kemudian disambung kepada sel B, dan sel B ini menggunakan elektrod karbon kedua-duanya, bermakna ini ialah sel elektrolisis. Okey, ini yang pelajar kena tahu dulu. Ya, elektrolisis. Bermakna di sini kita ada kedua-dua ya, sel A adalah sel kimia, sel B sel elektrolisis. Baik. Soalan okey, sebelum kita masuk pada soalan ya, kita kena tahu dulu di sini untuk sel A. Kita menggunakan logam zinc, pasangan zinc dan kuprom. Baik, dalam soalan dia dah bagi nilai keupayaan elektrod piawai. Ingat dia bagi ya. So yang ini pelajar boleh rujuklah. Nak tengok, nak tentukan yang manakah akan menjadi terminal positif dan negatif di sini. Okey, tengok ya. Zinc nilai inox selnya ialah negatif 0.76. Okey, negatif 0.76 volt. Okey, kuprom nilai inox selnya ialah positif ya, 0.34. Sorry. Positif 0.34 volt. Okey, di sini mudahnya sebenarnya. Mudah saja sebenarnya. Bagaimana kita nak tentukan terminal positif negatif ya? Okey, kita tengok saja kepada tanda di depan nilai inox sel itu. Okey, kalau zinc ini nilai inoxnya negatif 0.76, bermakna zinc akan menjadi terminal negatif. Mudah saja. Okey, nilai inox kuprom ialah positif 0.34, bermakna kuprom akan menjadi terminal positif. Sangat mudah. Senang saja, tak perlu fikir panjang-panjang. Baik. So, itu kita tahu terminal negatif dan positif untuk sel A. Okey, kemudian tengok soalan ya. Okey, merujuk pada sel A, nyatakan logam yang bertindak sebagai terminal positif. So, soalan nak terminal positif, 1 markah. Terangkan jawapan anda, 1 markah. Baik, so jawapan kita 2 poin. Yang pertama ialah terminal positif ialah kuprom. So, kita jawab ni kuprom. Okey. Ataupun kita boleh juga buat CU saja pun boleh, sebab dia kata nyatakan. Okey, kemudian kenapa? Okey, kenapa ini? Jawapannya kerana nilai inox selnya lebih positif. Okey, ini jawapan dia. So, kita nampak di sini ya. Antara zinc dan kuprom di sini ya, kita tengok ya, antara zinc dan kuprom. So yang manakah lebih positif? Bermakna kuprom. Bila dia lebih positif, maka dia akan menjadi terminal positif. Kalau dia lebih negatif, dia akan jadi terminal negatif. Itu jawapan dia ya, untuk 2 markah. Kemudian tulis persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku. Di sini merujuk kepada tindak balas ion keseluruhan. Baik, pelajar-pelajar sepatutnya tidak boleh salah soalan ini ya. Kerana apa? Kerana persamaan dia sudah beri ya, ada di sini. Dia dah bagi persamaan di sini. Ini untuk kuprom, ini untuk zinc. Bermakna kita ada persamaan untuk kuprom, kita ada persamaan untuk zinc. Kita nak buat persamaan keseluruhan, bermakna kita nak matikan ini. So caranya mudah saja, kita tambahkan saja 1 dan 2 ni. Sebagaimana kita buat persamaan serentak matematik, 1 tambah 2. Bermakna kita akan dapat jawapan nanti CU2+, okay, ini ya,
tambah E dah mati, Zn. Okey. Di sini kita kena ubah sesuai sedikit. Sebab apa? Sebab untuk persamaan di zinc, okey, persamaan di zinc dia sebenarnya terbalik ya. Sebab di sini ialah ion zinc ni. Okey. So di zinc persamaannya terbalik, iaitu Zn anak panah Zn 2 plus 2E, bermakna ya yang akan mengalami peroksidan itu ialah logam zinc. Terbalik ya. So kita sebab nanti bila kita nak matikan E mesti satu berada sebelah kiri, satu berada sebelah kanan ya. Okey, di sini yang berlaku pada terminal positif persamaannya. Okey, yang ini berlaku pada terminal negatif. Okey, kita tambahkan saja. So Cu2 plus tambah Zn. Okey, anak panah. Kemudian Cu yang ini, Cu tambah dengan Zn2 plus. Yang ini ya. So E tak payah sebab E sudah dimatikan. Okey, persamaan ini kita tulislah di sini. Tulis balik ya. Cu2 plus Zn. Okey, anak panah Cu tambah Zn2 plus. Okey, mungkin pelajar bertanya, kenapa persamaan di positif dan negatifnya begini? Okey. Baik, konsep asas sel kimia kita ingat balik ya. Bila terminal negatif, zinc terminal negatif, bermakna zinc akan membuang elektron. Okey, untuk buang elektron, dia mesti dalam bentuk logam Zn ini. So di sini Zn akan buang E, dia akan mengalami pengoksidaannya sebab zinc ialah ejen penurunan ya. So dia akan mengalami pengoksidaan. Dia akan dioksida kepada ion zinc dengan membuang 2E, 2 elektron. Okey. So E ini dia akan mengalir. Okey, pergi ke terminal positif di sini lah ya, positif di sini. Okey, siapa yang akan terima E di sini? E di sini akan diterima oleh ion dalam larutan di tempat elektrod kuprum diceluk ya, iaitu larutan kuprum 2 sulfat. So dalam larutan kuprum 2 sulfat, ion apa yang ada? Ion Cu2+ dan ion H+. Tetapi untuk terima E mestilah yang berada di bawah ya, ataupun yang tengok sini ya. Untuk terima E kita ada dua ya, Cu2+ dan juga H+. Untuk terima E mestilah yang lebih positif nilai inotnya. Okey, bermakna Cu2+ akan terima E. Cu2+ plus 2E dapat Cu. So Cu2+ ini daripada mana? Bukan daripada sini ya, bukan daripada elektrod, daripada larutan kuprum 2 sulfat itu. Itu pelajar kena faham betul-betul. Baik, jadi itu persamaan keseluruhannya. Kemudian hitung nilai voltan. Okey, yang ini pelajar kena ingat formula. Inot sel, nilai inot bagi sel sama dengan inot. Ingat boleh ya. Katot tolak inot anod. Ini dia punya formula. Okey, sekarang ni kita ada katot dan anod. Masalahnya di sini kita ada terminal positif dan negatif. Mudah saja. Terminal negatif dalam sel kimia kita panggil sebagai anod. Terminal positif kita panggil sebagai katot. Dia terbalik dengan elektrolisis. So negatifnya anod. So anod kita tadi ialah zinc. Okey, tengok zinc berapa nilai E not zinc. Okey, zinc nilainya negatif 0.76 ni. Okey, itu anod ya. So dia katot tolak anod. Katot dululah. Katot ialah kuprum lah. Ini 0.34. Okey. So persamaannya ialah 0.34 positif ya. Tolak negatif yang zinc tadi, yang zinc tadi ya. 0.76. Okey, 0.76. So kita kira lah ya, kita akan tambah nanti, kita akan dapat nanti jawapannya ialah 1.1 volt. Pastikan ada unit ya, volt. Baik, itu cara kira. Yang ini pelajar kena ingat formula ni, kena ingat ya. Formula ni kita cikgu dah ajar dalam kelas ya. Okey, yang kedua B merujuk kepada sel B. Sel B ni adalah elektrolisis. Baik, elektrolisis kita tentukan dulu mana katot mana anod supaya senang. Tengok ya. Di sini ialah terminal negatif. So sama saja. Jangan ke sini terminal negatif, dan di sini pun terminal negatif. So ni akan terminal negatif. Okey. Di sini terminal positif, so akan terminal positif. Okey, dia sama saja. Positif. Bermakna di sini negatif dalam sel kimia kita panggil namanya, dia terbalik ya, katot. Katot. Dan positif kita panggil namanya anod. Okey, dia terbalik. Baik. Di sini kita menggunakan larutan kuprum 2 klorida pekat.
pekat. Ini pelajar kena tengok pekat. Bermakna faktornya adalah faktor kepekatan. Faktor pemilihan ion di anode ya. Kita belajar ada 3 faktor kan. So faktornya adalah faktor kepekatan. Baik, tengok soalan. Okey, tengok soalan. Namakan gas P. Okey, gas P. Tengok P ni katot ke anode. Okey, P ialah terminal positif anode. So bermakna kalau anode sudah semesti yang tertarik kepada anode ialah anion. Ingat ya. Yang tertarik kepada anode ini anion. So anode, nak mudah ingat pelajar, akan tarik anion. So anion di sini kita ada kuprum klorida pekat. Bermakna kita ada ion hidroksida daripada air dan juga ion Cl-. Okey, so kita pilih yang mana? Faktor kepekatan. So kita pilih ion klorida. Bila ion klorida dipilih, bermakna apakah hasilnya? Tengok soalan ya. Soalan nak nama. So pelajar tulis nama, iaitu gas klorin ataupun klorin pun sudah memadai. Okey, jangan buat formula. Formula salah. Dia nak nama. Nama. So klorin. Okey, gas klorin pun boleh. Tapi kalau tak letak gas pun sudah boleh diterima sebab dia kata gas P di sana. Okey, terangkan bagaimana gas P dihasilkan berdasarkan pemilihan ion untuk dinyacas. Okey, yang ini. Soalan macam ni pelajar ramai yang tak boleh nak jawab ya. Sebab itu kami di Master Kimia SPM telah menulis satu buku. Okey, buku ni ya, pelajar boleh tengok ya. Buku skor A++ Kimia SPM tips dan nota. Dalam buku ini kita telah pun memberi panduan kepada pelajar macam mana nak jawab soalan-soalan yang familiar. Termasuklah soalan yang ini. Kan? Nak jawab macam mana nak dapat 2 markah ni. Okey, pelajar boleh dapatkan. Buku ni pelajar boleh dapatkan daripada platform Shopee ya. Type di sana skor A+ Kimia SPM, dikeluar nanti. Boleh dapatkan di Shopee. Okey. Banyak kegunaannya. Pelajar boleh beli, boleh tengok sendirilah. Baik. So, tengok nak 2 markah. Terangkan bagaimana P dihasilkan untuk berdasarkan pilihan ion untuk dinyacas. So, jawapan pertama ialah kerana ataupun kita kata ion Cl- dipilih. Ini jawapan pertama. Sebab apa dapat gas klorin? Sebabnya ion Cl- dipilih. Ion klorida. Okey, kenapa dia dipilih? Poin kedua, kerana faktor apa tadi? Kepekatan. Ion Cl-, faktor kepekatan ya, lebih pekat kerana faktor kepekatan daripada ion OH-. Ini cara menjawab untuk dapat markah penuh. Jangan lupa boleh rujuk buku yang kita sebutkan tadi ya. Okey, itu jawapan dia. Kemudian tulis tengah persamaan kita malah di katot. Okey, yang ini pelajar-pelajar kalau kita tak tengok gambar atas tadi pun boleh. Katot. Katot bermakna yang tertarik ialah cation. Larutan kuprum klorida. Pekat kan? So bermakna kuprum klorida. So bermakna apa yang tertarik ke katot? Cation, iaitu H+ dan Cu2+. Okey, pelajar-pelajar ingat ya. Bila ada Cu2+, selama-lamanya Cu2+ akan dipilih. Kecuali kalau dia tidak ada, kita akan pilih H+. Itu kena ingat. Selama-lamanya, ya, kalau ada Cu2+ atau Ag+, dialah yang akan dipilih untuk dinyacas. So bermakna Cu2+ akan dipilih, ya, Cu2+ akan dipilih. So persamaannya mudah saja. Cu2+ plus 2E, kita akan dapat sini Cu. Ini untuk di katot. Jangan terbalik ya. Ada pelajar ambil Cl-, Cl itu anion ya. Katot mesti cation. Cation ada 2 saja, H+, Cu2+. Kalau ada Cu2+, dia akan dipilih dulu. Tak kira faktor apa. Jangan peduli faktor. Faktor hanya diambil kira untuk pemilihan di anode saja ya. Baik. Okey, habis soalan yang ke-5. Baik, soalan yang ke-6. Okey, penentuan haba pemendakan. Menentukan haba pemendakan bagi argentum klorida. Okey, ini soalan yang sangat familiar juga dalam SPM. Okey, dia bagi di sini 50 cm3 larutan argentum klorida 0.5 m3. Dicampur dengan dicampur dengan 50 cm3 larutan argentum nitrat 0.5 m3. Okey, dia bagi keputusan di sini. Su awal argentum nitrat, su awal natrium klorida, sama saja, senang saja sebab dia sama. Kerana suhu tertinggi campuran 30 darjah Celsius. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan haba pemendakan dalam eksperimen ini? Okey, jawapannya mudah saja.
Haba terbebas. Okey, yang ini pelajar-pelajar boleh tengok kepada takrifan. Okey, apabila satu mol mendakan. Okey, dalam kes ni kita mendakan kita ialah mendakan argentum klorida ya. Satu mol mendakan argentum klorida terbentuk. Okey, sudah memadai. Okey. Haba terbebas apabila satu mol mendakan AgCl terbentuk. Okey, itu maksud dia. Dan takrifan-takrifan definisi-definisi ini pelajar kena ingatlah ya. So dalam buku kami ini juga skop A++ kimia SPM kita ada juga menyenaraikan semua term istilah kimia daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 ya dengan definisi yang paling tepat. Boleh rujuk ya, boleh rujuk di sini. Baik. Nyatakan satu pemerhatian. Okey, ini senang sangat pelajar-pelajar ya. Ada berbagai jawapan boleh jawab. Yang pertama tengok. Suhunya meningkatkan. So antara pemerhatian yang paling mudah ialah bacaan termometer. Okey, termometer meningkat. Ingat jangan tulis suhu meningkat. Suhu kita tak nampak. Pemerhatian ialah benda yang kita nampak. So suhu kita tak nampak. Yang kita nampak ialah bacaan termometer. Ataupun di sini dia akan menghasilkan mendakan ya. So bila kita sebut mendakan, kita kena sebut warna untuk pemerhatian. Baik, argentum klorida warnanya putih. So kita sebut mendakan putih terbentuk pun boleh. Okey, untuk makluman pelajar ya, mendakan yang kita belajar dalam kimia ni banyak, tapi kebanyakan warnanya putih. Kecuali ada beberapa yang warna kuning seperti pelambung iodida, pelambung dichromate, itu lain lah. Tapi kebanyakan warna putih ya. Baik, kemudian soalan yang B1, perubahan haba. Okey, di sini pelajar tolong faham apa kehendak soalan. Sebab kita ada banyak dalam tajuk termokimia ni ada banyak benda kita kena ingatkan. Antaranya bila sebut perubahan haba. Perubahan haba ini ialah Q. Ini perubahan haba. Sama dengan MC theta. Ramai pelajar yang keliru dengan theta. Theta bukan perubahan haba. Theta ialah perubahan suhu. Ni kena ingat ni, perubahan suhu. Kenaikan suhu. Theta. So suhu dia dah bagi kat sini. Okey, soalan tak payah tanya dah, dia dah bagi. So perubahan haba ialah Q, MC theta. So kita gunalah formula Q sama dengan MC theta. Okey, M jisim di sini. Tapi di sini kita tak ada jisim. Kita guna isi padu. So kita ambil isi padu. So hasil tambah kedua-dua larutan 50 cm3 natrium klorida, 50 cm3 argentum nitrat. So bermakna M di sini ialah 50 tambah 50. Darab dengan C ini dah pakai sini. Ambil je 4.2. Okey, muatan bertentu. Okey, theta tadi perubahan suhu. Suhu tertinggi tolak suhu awal dan purata suhu awal kedua-duanya. Okey, suhu tertinggi kita 32. So di sini 32 tolak purata suhu awal. Di sini kita ada dua suhu awal ya. Dua ni kita ambil purata. Bermakna 29 tambah 29 bahagi 2. So jawapannya samalah 29 jugalah. So tapi kalau jawapannya tak sama kena kira ya. Di sini kebetulan sama suhu awalnya. Okey, so kita akan dapat nanti 29 juga. 29. So kita kiralah di sini. Pelajar bolehlah gunakan kalkulator darab. Kita akan dapat jawapan nanti ya. 1260 joule. Jangan lupa unit ya. 1260 joule. Unit wajib. Okey, baik. Habis. Okey, yang kedua kita nak kira haba pemendakan. Ini juga satu istilah yang pelajar kena faham. Haba pemendakan itu ialah yang ini. Delta H. Ini. Okey, formulanya kita hafal dah. Delta H sama dengan Q per mol. So bermakna di sini. Q kita sudah ada di sini. Ini Q. Okey, mol kita tidak ada. So kita kira mol. Okey. Mol sama dengan guna formula MV per 1000. So kita boleh kira mol mana-mana larutan yang diberi di sana ya. Okey, kita boleh kira mol untuk natrium klorida.
Kita boleh kira mol untuk argentum nitrat, ya, sebab yang dia nak ini mol mendakan, iaitu mol argentum klorida nanti. Sama saja, tak apa. So kita guna MV per 1000. So mol sama dengan MV per 1000. Mana-mana boleh. Ambil yang ni boleh, ambil yang ni pun boleh. So isi padu 50 darab dengan V-nya M itu 0.5 ya. Terbalik 0.5. V-nya 50 bagi 1000. Okey. So kita tulis pada ruangan jawapan di sini. So 0.5 darab 50 bahagi dengan 1000. Ini untuk cari mol ya. So nanti pelajar akan dapat jawapan. Pelajar kiralah kita akan dapat 0.025 ya. 0.025. Okey, kemudian barulah kita cari haba pemendakan delta H ini. Okey, Q tadi ke atas tadi 1260. Okey, bahagi dengan 0.025. So pelajar bahagi. Pelajar akan dapat jawapan nanti. Okey, jawapan itu nanti dalam unitnya joule ya. Sebab 1260 ni joule. So pelajar akan dapat dalam unit joule jawapannya. Okey. Kita bahagi jawapan nanti dengan 1000. Jawapan dibagi 1000 untuk dapatkan dalam kilojoule. So pelajar akan dapat jawapan nanti bila bagi 1000 50.4. Okey. Dua perkara yang pelajar kena ingat di sini. Yang pertama, wajib ada tanda positif negatif. Exo ke endo. Nak tahu exo ke endo senang saja, tengok tadi suhu kita. Suhu kita asal 29 jadi 32. Bermakna suhu meningkat. Bila suhu meningkat, sudah semestinya ini ialah exo. Bila exo, negatif. Wajib ada. Kemudian unit, kilojoule per mol. Okey, dua benda ni wajib ada. Kalau salah satu tak ada, tak dapat markah penuh. Okey, mesti ada. Unit, mesti ada negatif. Itu kena ingat. Selalu buat latihan supaya ingat. Kemudian berdasarkan perubahan suhu, nyatakan jenis tindak balas. Suhu meningkat tadi kan. Ini soalan yang sangat mudah lah. Ya, maknanya tindak balas exothermic. Okey. Tengok soalan ni soalan yang kita kata kebat lah ya. Eksperimen diulangi dengan menggunakan 50 cm lautan kalium iodida 0.5. Okey, kita gantikan kalium iodida dengan natrium klorida. Soalan ini sangat familiar pelajar-pelajar ya. Sebab itu kalau pelajar-pelajar buka dalam buku kami ni, ada jawapannya. Kita dah sediakan jawapan. Sebab soalan ni sangat familiar dalam SPM. Boleh cari dalam ni. Ada. Okey, so mudahnya jawapannya. Ya, perubahan suhunya, apakah perubahan suhu? Jawapannya sama. Ataupun kita boleh kata 3 darjah Celsius. Sebab tadi perubahan suhunya 29/3 darjah Celsius ya. Okey, ini satu hal, satu benda. Soalan ni 2 markah. Kenapa? Yang ni pelajar boleh terang. Kenapa ni? Boleh dapat jawapan daripada buku kami ni. Okey, ataupun di sini kita sebutlah. Kerana kita nak menghasilkan mendakan argentum klorida. Bermakna yang terlibat di sini hanyalah ion argentum dan ion klorida. Baik. So, apa saja kita guna ya, selagi di sana ada kloridanya, maka yang di depan itu sama ada kalium ke natriumnya tidak mempengaruhi. Ya, so nak jawab macam mana? Jawabnya kerana hanya ion argentum dan ion klorida sahaja yang terlibat dalam tindak balas ini. Itu jawapan ni, 2 markah ya. So, ini jawapan yang sepatut pelajar jawab. Okey. Dan ramai pelajar tak boleh jawab sebenarnya. Okey, sebab itu kena banyak membaca insya-Allah ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita ada lagi 2 soalan. Kita akan jumpa nanti dalam siri yang ketiga nanti insya-Allah. Jadi sekarang itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.